Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat ahli al-pena yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pusingan kedua ni adalah pusingan untuk soalan daripada saya kepada ahli panel. Jadi pusingan ketiga baru soalan daripada umum kepada ahli panel. Jadi soalan yang ingin saya tujukan kepada Fadil Ustaz. Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba boleh diterjemah kepada ditulis ataupun diwajibkan. Jadi bila diwajibkan siyam, puasa Ramadan pada kita ni mesti ada hukum hakam yang kita perlu patuhi, yang perlu kita jalankan sepanjang kita berpuasa. Jadi minta untuk Ustaz ulas sikit tentang apakah ataupun hukum hakam mengenai puasa Ramadan untuk kita laksanakan pada Ramadan nanti insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih pada Al-Fadil Tuan Syekh atas soalan berkaitan dengan hukum hakam. Baik, sebelum tu macam tadi saya tengok tuan-tuan tengok Ustaz Rizal serius sungguh. Tuan-tuan faham ke? Saya risau tuan-tuan duk malam ni lah dia lali lagu ni pasal duk sejuk kan. Baik, dalam konteks bila masuk dalam bulan Ramadan ni, bila kata kita mengejar satu ganjaran iaitu keampunan daripada Allah, kita jangan tertipu akan ada manusia-manusia tangan-tangan jahat yang buat pelbagai kaedah untuk menipu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya singgah kepada soalan tu, sebab dulu ni tak usah kata lama sangat, dia dalam tahun 2000 ke bawah tu, 2005 ke bawah tu, kalau negeri Perlis mungkin dah selamat, dah stabil dah dengan pemahaman sunnah. Tetapi negeri-negeri lain di Malaysia ni kebanyakannya dia masih lagi duk letak tu fadilat tu. Dia bila masuk satu Ramadan, dia main satu fadilat. Tiap-tiap dia pandai pula tu, karang hari-hari pula tu. Benda ni kalau kata kita tengok tadi, dia bercanggahan tu banyak sangat. Sebab tu rupa-rupanya apabila saya tengok hari ni, saya nak puji juga JAKIM pada hari ni, mereka agak alert dengan hadis-hadis palsu ni. Sebab JAKIM tengok IS, Islamic State tu, dia mula duk buat kacau ni menggunakan kebanyakannya adalah hadis-hadis palsu. Bila jadi macam tu lah ni, hari ni mereka buat keluar dalam laman web JAKIM ni berkaitan dengan kedudukan hadis-hadis palsu yang JAKIM sendiri sahkan benda tersebut supaya masyarakat kita tak buat dah benda-benda yang macam tu. Macam Ustaz kata tadi bahawasanya kadang-kadang kita digambarkan dengan pahala ni yang melampau-lampau. Baca satu zikir, pahala dia seperti mana 70,000 amalan Nabi Allah Adam dapat dekat kita ni. Sebab tu kalau kita mengaji dalam kitab asas daripada ilmu ilmu hadis, dipanggil sebagai tadribur rawi, disebutkan oleh al-Imam Suyuti, dia kata idza ra'aital hadis yukhaliful ma'qul yunaqidul mawqul yubayirul usul fa'lam annahu al-hadithul mawdu'. Kalau hampa baca benda hadis tu tadi, dia berlanggar banyak sangat dengan teks-teks hadis sahih yang lain. Kemudiannya daripada sudut pahala tu pun hampa tengok merapu sangat dah. Maka benda tu tahulah bahawasanya ia merupakan hadis yang palsu. Tapi benda tu yang kadang-kadang kita tengok masyarakat umum pegang benda tu. Sebagai contoh dia, kalau kata kita tengok dalam masyarakat, bila orang tu dia pakai jubah macam saya ni, orang akan terima dah. Sebab dia duk pakai kata apa, takkan Tok Lebay nak menipu. Tu saya kata Piramli dah buat gambar dah. Piramli buat gambar, nama dia Nasib Do Remi. Tuan-tuan buka dalam gambar Nasib Do Remi, mereka lari daripada rentua Tazan yang suruh mereka menyanyi Zua Suwe ke morning tu. Dia lari daripada rentua tu pergi curi beca siapa tak tahu. Nak makan perut lapar tak ada duit,
Mereka pi ke satu kampung. Pi ke satu kampung ni, tuan-tuan jangan risau, ni sanad yang mutawatir. Kira tuan-tuan pergi tanya dengan 10 orang lagi ke 20 orang lagi, semua sama. Tapi bukan hadis lah, yang lain ni cerita. Jangan dok tengok ni tu hadis ke tak, cerita. Nama apa Piramli takkan hadis. Dia masuk dalam kampung tu kan, depa lapak. Tompel kata apa? Ni ada satu lembu yang kita nak khek. Bila sebut kata lagu tu, dia pun pergi kat Tok Lebay tu. Tok Lebay tu kan kata, mereka ni macam teman nak kenal. Ni saya cerita tadi pagi di Padang apa? Padang Bohok. Padang Bohok ni. Saya dah ingat kok Bohok-Bohok, rupanya Padang Bohok. Saya cerita kat depa lagu tu. Kan bila masuk saja Ibrahim Din dalam cerita tu, Ibrahim Din kata, Tok Lebay tu dah lari dah. Ibrahim Din kata apa? Istahta kita dah kena tipu ni. Tompel kata apa? Hai, cakap tak tengok orang, takkan Tok Lebay nak menipu. Maka orang kangak jangan duk pegang hujah tu dah. Yang tu pelepas pi bagi dekat Tompel, suruh dia pegang seorang-seorang. Orang sini dia nak pegang agama ni mesti ma'ad dalil. Tak ada dalil jangan duk terima. Benda yang sabit dengan ibadah. Sebab tu apabila Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala wajibkan, Allah Ta'ala fardukan kepada kita dengan pensyariatan puasa. Sebab kita kena ingat, walaupun puasa kita ni mula daripada bila? Mula daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi, ada satu puasa lagi yang terlebih baik, iaitulah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam, yang Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau kita baca riwayat hidup Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia ni berpuasa pakai cara Nabi Allah Daud alaihi salam. Sebab waktu Nabi habaq dekat dia, hang puasa takat 3 hari sudahlah dalam tempoh sebulan. Dia kata, ish, tak puas ya Rasulullah, wa ana syabab wa ana quwwah, da'ni astamti' ya Rasulullah. Aku orang muda, aku orang kuat, aku nak buat ibadat semaksimum mungkin, bagi mai dekat aku. Nabi kata, sum yauman wa aftir yauman. Hang puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Kita buka sehari, buka sehari. Buka sehari, buka sehari. Tak puasa-puasa. Lagu tadi ustaz duk cerita pasal hak kata khatam 3 kali ke. Hang tak usah duk abang khatam 3 kali, sekali pun tak tahu lagi nak khatam ke tak. Sehari nak baca satu makra' pun tak tahu nak baca ke tak. Hari ni tuan-tuan, kalau kata kita boleh baca satu makra' pun kira besar rahmat dah tu. Satu makra' bukan dia banyak pun, 2 helai. Lebih kurang dalam 4 muka setengah kot. Bunga kecil ke bunga kecil itu bukan dia banyak pun. Tapi main dengan orang kita ni, tadi Al-Fadil Tuan Syekh kita bagi tahu pasal apa? Pasal hadis yang kata Al-Quran boleh memberikan syafaat kepada siapa yang membaca dia, siapa yang beramal dengan dia. Maka sebab itulah di dalam bulan Ramadan, Allah Azza wa Jal apabila dia memberikan sebarang syariat, maka mesti akan bersangkut paut dengan soal hukum hakam. Dia bermula dengan soal niat. Yang kata niat ni, nak kena niat ni macam mana? Nawaitu sawma ghadin, kan? Daripada zaman sekolah punya duk pegang hat tu, sampai tua bangka dekat nak masuk kubur duk pakai hat tu lah. Kadang-kadang dia nak, tuan-tuan, benda ni, niat ni maksud dia apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan ni bukan tua lagi, ni semua muda lagi. Kan duk sihat ni kira muda lah. Tua ni kira jalan nak main ke masjid tak apa payah dah. Tuan-tuan cuba tengok yang kata niat ni apa dia? Niat ni lintasan pada jantung tuan-tuan tu. Tapi yang hari ni yang kita duk buat tu apa dia? Yang kita duk buat tu duk baca dalam jantung tu. Dia duk baca macam nak semayang, duk bawa masuk Allah, Astagfirullahalazim, setan. Dia nak bawa masuk daripada alif tu sampai ra tu. Niat tu mesti kena duduk dalam tu. Tak duduk dalam tu, maka tak sah semayang tu tadi. Weh, kacau.
Kata Al-Imam Nawawi, takbiratul ihram tidaklah dimatkan padanya. Maksudnya tak ada panjang, memadai Allahu Akbar. Tak payah doa Allahu Akbar, dia dah masuk semua sekali itu kan. Tambah kalau kata semayang jamak tadi, saya duk terang tadi pagi ni, semayang jamak dengan nak buat masuk majmu'an ilaihi, lepas tu nak potong pula lagi tengah pula. Pasal kita duk pegang benda hak susah tu. Sebab tu kita pada hari ni tuan-tuan, dalam kaedah niat ni benda yang paling mudah. Dia kata lintasan pada juzuk jantung kita tu. Sebab tu nak ubah benda ni tuan-tuan, sistem pendidikan Malaysia kena ubah, terutama pengajian Islam kena ubah. Budak-budak pi sekolah tadika kafar tu, yang budak-budak kafar sekolah rendah tu, ustazah nak semayang, ustazah kata dah okey, baris ramai-ramai, usalli farda zuhri arba'a raka'atin. Dia duk hafal satu-satu tu. Yang kata niat ni nawayan wi niyatan, atau kita panggil sebagai mutlaqul qasdi, yang menjadi lintasan pada kadar sengaja, itulah niat tuan-tuan. Sebab tu kata Al-Imam Syafi'i, kalau kamu niat puasa waktu kamu tengah qada hajat juga tak jadi masalah, sah. Sah niat puasa tu tadi. Sebab tu kita pada hari ini ni tuan-tuan, apabila mendepani masyarakat dalam keadaan kita nak menegakkan perkara sunnah, ini bukan perkara mudah. Dia mesti duk kena dengan usalli, dia mesti usalli ke nawaitu ke, yang ni disebutkan oleh para ulama bagi orang yang dha'ful aql, bagi orang yang lemah akal. Hak jenis lemah akal ni lagu mana? Dia berdiri atas tingkap semayang tu, dia duk perhati apa nak buat, tak tahu. Dia tengok balik kanan, dia tengok balik kiri, tengok penampak baru tahu kot lagi. Maka tu yang dia pahabak usalli tu. Hang hambak kata hang tu nak semayang. Itu yang terbit main benda tu. Sebab tu kita pada hari ni tuan-tuan, dalam nak memahami konteks niat, kita kena faham ta'rif tu dulu. Kalau kata kita duk faham kata ingat dalam hati, tu yang duk susun tu. Tu yang duk susun satu. Tara nak habis tu pakai habis waktu buka puasa, waktu puasa lagu tu ya. Sebab tu niat mesti kalau kata dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata niat ni pada sebelah malam. Start waktu malam tu boleh dah. Sebahagian kata waktu masuk waktu maghrib tu niatlah, tak jadi masalah dah. Sampai bila ni? Sampai sebelum terbitnya fajar. Sampai sebelum terbit fajar. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata niat kena renew hari-hari. Tapi Maliki kata memadai dengan sekali. Dia masing-masing ada hujah. Maliki kata apa? Maliki kata kita semayang niat berapa kali? Maliki kata kita semayang bagi 4 rakaat pun niat sekali, semayang 3 pun niat sekali, semayang 2 rakaat subuh pun niat sekali. Pasal apa yang main puasa ni pula nak kena niat tu hari-hari pula dah? Dalam ibadah haji, kita niat masa sebelum kita tawaf tu saja. Kita pukul dengan sa'i, kita pukul dengan tahallul. Dia bukan niat pada setiap tempat tu. Tu hujah bagi Maliki. Kita muliakan pandangan dia. Sebab tu perlih ni saya suka, pasal dia ra'i keempat-empat pandangan. Tak jadi masalah. Sebab benda ni penting tuan-tuan. Sebab kita kena ingat, kalau kata tuan-tuan rigid dengan mazhab Al-Imam Syafi'i saja, tak boleh nak berganjak, terutama dalam bab muamalah. Memang masalah. Dalam bab muamalah memang masalah. Dalam perbankan, macam hari ni duk keluar main arba network lah macam-macam. Bila keluar satu benda, orang tanya kita dah, ni nak kait dengan benda lagu mana ni? Sebab tu ustaz-ustaz ni antara perkara yang dia kena kuasai qawaid fiqhiyah tu, dia kena faham cukup. Baru dia boleh relate dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pada hari ni apabila kita lihat masyarakat, apabila dia boleh terima pandangan-pandangan yang lain, Syafi'i kata sembahyang tu dia tak boleh dikait dengan puasa. Sebab sembahyang dia kena sembahyang hari-hari. Puasa ni setahun, buat dalam tempoh sebulan tu saja.
Maka Al-Imam Syafi'i berpandangan niat mesti kena niat pada setiap hari. Tak boleh tinggal. Sebab tu kita pada hari ini ni tuan-tuan, kita jadi orang yang belajar, kita mesti kena cerdik mengaplikasikan pendapat-pendapat ni. Jangan kita sampai mengkritik mereka ni tadi. Sebab ada orang, dia kadang-kadang tuan-tuan, dia tak setuju dengan satu pendapat, dia tolak terus. Saya ambil satu isu lah, contoh dalam bab istihalah ni, terkeluar sikit ni. Dalam bab istihalah baru-baru ni, dalam kes Cadbury, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata istihalah adalah dibenarkan dan hukumnya adalah halal. Makna bagi Cadbury itu tadi, sah tak kita makan, halal tak kita makan, boleh kita makan, tak jadi masalah. Mai pula ustaz di Malaysia ni, baru ni dapat datuk. Oi, jangan no, duk sebar roti jala pun dapat datuk. Saya ni tak buat roti canai lagi ni, kok dapat Tan Sri kok lepas pada ni. Dapat datuk tu, tak apalah, biar pergi kat dia lah yang tu. Tiba-tiba dia tu tadi, Masya Allah, dia berani duk pergi kritik Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata istihalah tak ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang ada ni apa dia? Yang ada ni istihlak. Dah dia pergi kona kot tu pula dah. Tuan-tuan kena ingat nah, dalam Yusuf Qaradawi, dia bukan level sama dengan Yusuf Tayyub, tau, lain. Yusuf Tayyub dia takhasus dalam kurma. Tu memang bidang dia, Maryami, Ajwa, Safia, dia semua dia takhasus memang bidang tu, kurma. Mai hak kawan ni berani dok pi kritik yang faqih 4 mazhab ni. Memang dalam mazhab Imam Syafi'i saya kata dia agak sempit dalam masalah ni. Tapi Al-Syaibani, kemudiannya kalau kata kita rujuk pendapat Al-Imam Abu Yusuf, imam besar dalam mazhab Hanafi, kesemuanya membenarkan istihalah. Kalau kata tak boleh, kasturi tuan-tuan tak boleh pakai. Hari ni kasturi mai pada mana? Kasturi asal daripada apa? Kalau kira hukum asal, tuan-tuan tak boleh pakai. Sebab kasturi itu darah, asalnya najis. Tapi orang siap buat jual minyak wangi pula dah pada hari ni. Masya Allah. Orang pakai tak? Pakai. Salah tak? Tak salah, pakai lah. Dah berlaku istihalah. Sebab tu kita pada hari ni tuan-tuan, dalam nak memahami konsep fiqah ni, jangan duk sembang tak ketahuan punca. Nah, kalau kata kira arak, cuka tuan-tuan tak boleh makan. Cuka kalau kata tuan-tuan pakai hukum asal, dia asal daripada arak. Tuan-tuan boleh pakai? Tak boleh pakai. Sebab tu kita pada hari ni, ada orang dia kata ustaz, macam kes baru ni Ajinomoto lah. Ajinomoto kan riuh, ada babi. Nasib baik dia tak buat cuci darah ke apa ke. Hari tu dia keriau rata-rata 786 kuota 2 time-nya. Kan? Dia keriau ni hula rata-rata keriau. Buat press conference ni, Masya Allah, merata corok buat hak duduk di Kuala Lumpur, buat kami nak cuci darah, macam mana kami nak pergi umrah, macam mana kami nak salat, kami nak sujud kepada Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, benda ni dia jadi karut sampai lagu ni. Jadi karut sampai lagu tu. Sedangkan benda tu dah jadi istihalah, dia dah berubah tu dah istihlak. Benda lain istihlak ni katalah yang ni ada arak banyak ni, tidak pun sikit pada ni lagi ke. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan pergi tabuk dalam kolah. Kolah tu ada dua kolah, ayak tu ada cukup 2 kolah. Arak tu tadi masuk dalam kategori, contoh kata kuantiti dia cuma 3 titik. Arak 3 titik, ayak kolah 1 kolah. Maka itulah nama dia istihlak. Dia tidak sama sekali menjejaskan air tu tadi. Maka kita boleh buat wuduk tak? Boleh. Tu kena mengaji. Nah, sebab tu pada hari ni, siapa yang tak mau makan Cadbury, tak apa. Siapa yang tak mau makan Ajinomoto, tak apa. Famanittaqa syubha faqad bari'a dinuh. Siapa yang tak mau ambil benda yang syubha, selamat agama dia. Sudahlah. Macam itulah saya kata pada hari ni, kalau kita pegang kepada satu, kita tak mau nak keluar dalam bab wakaf, berapa banyak orang rugi.
Waqaf saya duk kata dah. Waqaf dalam mazhab al-Imam Syafi'i dia kata memang tak boleh jual. Tuan-tuan buka dalam kitab-kitab kuning memang dia kata tak boleh jual. Apa yang orang dulu buat? Depa roboh bangunan surau yang lama, masjid yang lama, kayu-kayan yang duk ada, depa korek tanah, depa tanam. Siapa makan kayu tu? Anak-anak kawan yang buat wakaf, yang duk apa nama? Duk junjung apa nama? Kayu alang apa semua ni nak bawa pi, nak pi diri satu surau, nak pi diri satu masjid. Habis tak kat tu ya. Habis tak kat tu ya. Sebab tu Hanafi kata boleh jual, kata wakaf ni boleh jual, tapi manfaat dia kena ambil gunakan balik untuk pembinaan masjid baru. Tak ada masalah. Ambil campur tu supaya orang yang bersedekah tadi, orang yang berwakaf tadi dapat pahala berterusan. Benda ni memang kalau kata kita rujuk dalam satu pandangan, memang dia agak sempit, tapi kita luaskan. Kalau kira dalam mazhab al-Imam Syafi'i pada hari ini memang dia tak boleh jual. Macam ada satu masjid kadang-kadang kan, Pulau Pinang ada satu masjid tu, dia masjid baru dah ada, masjid lama tu tak buat apa. Saya tanya, nak buat apa ni masjid ni? Seorang ustaz tu kata kat saya, Syekh, entah jangan pandang lekeh. Dia kata burung yang duk main berak atas bumbung masjid ni, tiap-tiap kali dia berak pahala dapat kawan yang wakaf tu. Sehari berapa ratus ekor burung nak main berak, abang mai kat saya? Berapa kati tai yang orang tu nak dapat pahala ni, abang mai? Cakap ni bagi ada sikit apa nama orang kata akal yang waras. Jangan duk bagi main Doraemon dengan Scooby-Doo tak mau. Sebab tu agama ni dia bersifat holistik, dia bersifat secara menyeluruh. Nah, bila sebut kata agama ni dia tak boleh pi, dia tak boleh berhenti. Kalau pi dia berhenti, tu bukan agama. Kalau pi tu tak boleh pi ke depan, dia boleh pi ke kanan. Tak boleh kanan, dia pi ke kiri. Dia tak boleh pi kiri, dia pi ke atas. Dia tak boleh ke atas, dia terjun ke bawah. Tu nama dia agama. Sebab tu pada hari ni kalau kata kita tengok dalam bab puasa pun banyak kaedah yang ulama dah buat. Antaranya kalau kita mengaji dalam ilmu qawaid, banyak kaedah. Antara saya ambil satu lah. Apa dia? Al-musyaqqatu tajlibu taysir. Bila ada masyaqqah, bila ada kesulitan, dibenarkan padanya, dihadirkan padanya dengan kemudahan. Tuan-tuan bukan tak pergi perkampungan sunnah baru ni. Saya rasa program tu kena buat selalu. Tak pun buat agenda tahunan. Sebab tu saya beritahu dengan Sahibus Samah Datuk Datuk Mufti, supaya buat selalu benda ni. Pendedahan kepada masyarakat perlu. Kita bukan kena faham hadis saja, kita juga kena faham usul fiqh, kita juga kena faham qawaid. Sebab tu dalam tu macam-macam kuliah ada. Saya tengok maqasid ada hari tu, saya tengok ada ustaz yang mengajar qawaid, punya hebat-hebat kuliah yang ada.